Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada sesi perkongsian wakaf ilmu yang ketiga pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, hari ini kita ada seperti tajuk perbincangan siri wakaf ilmu yang ketiga, kesaksamaan gender dalam ruang hunian. Kita sangat bertuah kerana ditemani oleh dua orang panel pakar bidang di Fakulti Alam Bina dan Ukur FABU. Okey, boleh minta ke slide yang seterusnya. Okey, hari ini kita sangat bertuah terdapat dua orang panel seperti yang saya nyatakan tadi. Saya jemput Profesor Madya Dr. Maimunah binti Sapri selaku pengarah Center for Real Estate Studies UTM CREST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Dr. Maimunah? Alhamdulillah sihat. Okey, dan seorang lagi tetamu istimewa kita pada hari ini, Profesor Syed Iskandar Arifin. Mana Prof? Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Liza, Puan Moderator. Selamat berjumpa para penonton di luar sana. Okey, kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan sedikit sesi ta'aruf. Okey, saya perkenalkan, saya Nurliza binti Muhammad Isa, pensyarah kanan daripada Jabatan Seni Bina Landscape. Bidang saya seni bina dan di bawah ni Profesor Syed Iskandar ni merupakan guru saya dulu. Merupakan guru saya sebab ini merupakan siri yang ketiga saya bersiaran mewakili fellow wakaf UTM. Okey, jadi tanpa membuang masa saya mempersilakan Dr. Maimunah untuk kita ladies first kan. Okey, belah sini. Okey, kita persilakan Dr. Mai untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Liza. Okey. Indah pagi. Alhamdulillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah Sapri. Tadi kita berbicara lanjut tentang topik hari ini. Suka saya nak kenalkan Center for Real Estate Studies. Dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Kajian Harta Tanah. Okay? Sebagaimana nama, Pusat Kajian Harta Tanah ataupun UTM CREST adalah research center di bawah FABU dan IC yang mana kami memberikan perkhidmatan berkaitan harta tanah seperti pengurusan aset dan fasilitis. Kita ada pentadbiran tanah dan kita juga ada pengurusan harta tanah. Dan kita juga memperkenalkan bisnes model berkaitan dengan pelaburan harta tanah. Jadi apa-apa berkaitan dengan harta tanah boleh dirujuk di bawah center kami. Jadi bukan menyentuhlah rasanya insyaAllah faham tentang harta tanah dan kalau ada apa-apa isu berkaitan rumah, nak beli rumah macam mana, boleh kepada CREST. Okey, ia berkaitan harta tanah lah Dr. Mai. Mungkin Dr. Mai boleh cerita sikit latar belakang Dr. Mai berasal dari mana? Okey, saya keturunan Puteri Gunung Ledam. Amboi. Orang Tangkak Johor sama, saya pun orang Johor. Orang Tangkak Johor, terkenal dengan durian yang sedap lagi berkhasiat. Saya anak bungsu daripada 8 adik-beradik dan anak yang 16 daripada 28 adik-beradik. Macam mana tu? Okey. Alhamdulillah, nanti kita mungkin dapat lihat dia punya kesan bilangan adik-beradik dan juga latar belakang terhadap topik perbincangan kita pada. Okey, tanpa membuang masa saya nak mempersilakan Prof Syed untuk memperkenalkan diri dan mewakili ISI. Okey, terima kasih. Saya Syed Iskandar Arifin, yang dipaparkan di skrin lebih panjang Syed Ahmad Iskandar Syed Arifin. Saya adalah pengarah eksekutif Institut Sultan Iskandar.
telah berkhidmat di Universiti Teknologi Malaysia untuk hampir 30 tahun. Dan sebagai pengarah eksekutif di Institut Sultan Iskandar, saya bertanggungjawab memacu dan menerajui Institut Sultan Iskandar, iaitu sebuah syarikat milik penuh Universiti Teknologi Malaysia yang berfokuskan kepada bidang build environment and sustainability, iaitu alam bina dan kelestarian. Yang kebanyakan aktivitinya adalah menumpu kepada penyelidikan dan perundingan dan serta aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan seperti penerbitan, penulisan dan juga pengurusan acara dan training. Tentu ada yang tertanya-tanya, saya berasal daripada mana sebelum moderator bertanya. Saya berasal daripada tempatnya Kisah Sultan Mahmud dan juga Laksamana Bentan, iaitu Tanah Tumpah di Kota Tinggi. Puan Moderator. Okey. Terima kasih Prof. Alamak, saya punya tetamu hari ini memang bukan calang-calang. Satu Puteri Gunung Ledang. Satu lagi Sultan Mahmud. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, hari ini saya akan memulakan sedikit bicara ataupun wacana kita, perbincangan kita pada hari ini. Okey, topik kita boleh kita keluarkan semula. Okey, topik kita kesaksamaan gender dalam ruang hunian. Bunyinya nampak controversial bila isu-isu berkaitan gender ni diutarakan. Okey, dan suatu terma yang lebih menarik lagi kerana saya ramai yang bertanya pada saya, apa maksud ruang hunian? Okey, kesaksamaan gender di dalam ruang hunian, bukan bunian. Walaupun hari ni kita bawa kisah-kisah klasik kan, Puteri Gunung Ledang ada, Sultan Mahmudnya dan sebagainya. Okey, saya akan menjelaskan sedikit sahaja introduction untuk ke slide dan seterusnya. Okey, apa itu gender? Okey, sebenarnya gender ni mungkin secara mudahnya kita tahu sebagai jantina. Okey, tetapi ianya berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu genus yang bererti jenis. Okey, gender ini sebenarnya adalah suatu sifat dan juga perilaku semula jadi yang ada pada sama ada lelaki ataupun perempuan yang dibentuk secara sosial dan juga budaya. Sebab tu saya minta tadi pada sesi ta'aruf panel-panel kita memperkenalkan sedikit latar belakang kerana gender ini memang dipengaruhi oleh sifat dan perilaku semula jadi, bagaimana kita membesar, the upbringing kita terhadap sosial dan juga budaya. Okey, dalam Kamus Dewan edisi keempat, gender sebenarnya membawa maksud golongan jenis kata ataupun dalam tata bahasa, sesuatu bahasa ianya seperti masculine, feminine dan juga neuter. Okey, neuter ini adalah neutral, bukan lelaki dan bukan perempuan. So sifatnya selain daripada lelaki dan perempuan yang tidak mempunyai gender adalah neuter. Okey, jadi itu sedikit saya kongsikan tentang untuk mengulas berkaitan apa itu gender. Seterusnya, tentang kesaksamaan gender dalam ruang hunian ini, saya ingin mengupas sedikit ataupun membawa para penonton untuk melihat dari sudut senario pemikiran Islam. Kerana sebenarnya assumption ataupun pandangan masyarakat ada yang melihat Islam itu sebagai suatu agama yang menindas. Itu yang kebiasaannya masyarakat fikirkan. Okey, tetapi Islam secara jelas telah menyatakan di dalam Al-Quran bahawa wanita mempunyai taraf yang dihormati dan mempunyai tanggungjawab yang sama seperti lelaki. Jadi tidak ada beza. Ini dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan sesetengahnya menjadi penolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada berbuat kejahatan. Dan mereka mendirikan sembahyang, memberi zakat serta taat kepada Allah dan
rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tiada argument di dalam Al-Quran telah termateri di dalam surah At-Taubah, lelaki dan perempuan itu sama di sisi Tuhan. Tanggungjawab kita adalah sama. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita pergi ke bahagian yang pertama di mana saya ingin memohon para panel jemputan kita pada hari ini untuk berkongsi tentang falsafah dan juga konsep ruang hunian yang menjadi tanda soal, tanda tanya penonton kita bila membaca tajuk pada hari ini. Okey, boleh kita mulakan. Tadi dah ladies first kan, perkenalkan diri Dr. Mike. Sekarang kita minta Prof Said Iskandar untuk memulakan bicara hari ini. Terima kasih Dr. Noliza. Betul, mungkin ramai yang tidak biasa dengan perkataan hunian ataupun perkataan asalnya adalah huni. Kalau cakap huni mungkin lebih biasa dengan nama penghuni atau istilah penghuni, biasa dengan istilah menghuni. Dia sama juga dengan perkataan lain seperti diam atau kediaman, mendiami, ataupun duduk, menduduki, dan tinggal di rumah. Ada juga perkataan inap, contoh menginap, tapi masing-masing ada batasan dan kelebihan maknanya masing-masing. Dalam konsep ini, hunian lebih merapatkan hubungan antara yang menghuni dan tempat yang dihuni. Jadi pertalian erat itu menjadi fokus kepada perbincangan kita pada hari ini. Sebagai seorang pensyarah yang terlibat dalam bidang seni bina, saya tidak dapat lari sentiasa memerhatikan fitrah alami dan juga simfoni alam untuk memerhatikan jelagat-jelagat makhluk dan kejadian Tuhan. Antara yang menarik kepada saya adalah burung tumpul. Jadi saya akan mengkisahkan mungkin seringkas yang boleh tentang kisah tempur ini. Supaya alam terkembang jadi guru, jadi apa yang kita lihat ini menjadi pengajaran. Banyak yang kita boleh pelajari darinya. Jadi saya akan bawa beberapa unsur pelajaran daripada kisah burung tumpul ini. Lirik lagu yang terpapar di skrin tu, burung tumpul sana sini mencari sarang, kalau hati dah suka, samalah kita terbang pulang, sebenarnya telah diperhatikan oleh penulis lirik tentang cara hidup burung tempur yang sedang menganyam. Dalam bahasa Inggeris, tempur ni nama dia adalah weaver, daripada perkataan weave, iaitu penganyam. Daripada situ kita boleh faham apa maksudnya tempur ini. Jadi ia adalah burung yang paling bijaksana sekali dalam mencipta sarangnya. Mereka bentuk sarang atau ruang huniannya. Jadi si tempur jantan akan mereka bentuk sarang. Pasal apa jantan? Pasal si tempur jantan ini mahu memikat si gadis tempur. Jadi si gadis tempur akan memerhatikan sarang yang sedang direka bentuk oleh tempur jantan. Andainya ia terpikat, kalau hati dah suka, maka si tempur betina ini akan datang dekat ke sarang yang sedang dibina oleh tempur jantan. Bersama-sama mereka bekerjasama membuat sarang itu pula. Kerana si tempur betina ini tahu inilah bakal tempat tinggal untuk anak yang bakal ditetaskan tak lama lagi. Jadi kita lihat di situ tempur ini adalah sebenarnya seorang arkitek. Tempur tadi. Malah dia juga seorang jurutera struktur. Kalau diperhatikan cara struktur tempur itu memang sangat bijaksana. Saya pun tak tahu siapalah guru si tempur ini. Dia tak masuk universiti, tak ikut kursus ijazah sarjana muda seni bina, tapi dia sangat bijak. Itulah fitrah alam yang Allah telah kurniakan kepada burung tempur. Tapi kisahnya selanjutnya adalah, perhatikan apa yang saya sebutkan tadi.
rumah kediaman, ruang hunian itu direka bentuk mula-mula dimulakan oleh si jantan, tempua jantan. Rumah. Lepas itu mencari suri yang bakal mendatangkan seri kepada rumah itu. Lalu datanglah si tempua betina. Si tempua betina lebih arif tentang bagaimana tempat untuk dia menetaskan telurnya dan anaknya membesar di situ untuk beberapa minggu. Jadi kalau diperhatikan betul-betul, ada perkaitan gender di situ jantan dan betina dalam mengusahakan satu ruang kediaman untuk melahirkan zuriat dan membesarkan keluarga untuk generasi akan datang. Sebenarnya tempua telah memaparkan satu kisah yang sangat cantik yang kalau manusia yang punya hati dan naluri yang tajam perlu pelajari darinya. Amat malanglah kalau kita tidak mempelajari sesuatu dari kisah itu. Ini bukan cerita dongeng saya, tetapi ini adalah fitrah alami yang ada di hadapan mata kita yang telah dipaparkan oleh Yang Maha Mencipta. Terpulang pada kita nak memahaminya atau tidak. Jadi kat situ saya telah memulakan perihal gender dan perihal ruang hunian. Adakah cukup setakat itu, Dr. Noliza? Okey, terima kasih Prof. Okey, kalau ikutkan memang kita nak bertanya, tapi oleh kerana kita nak menjimatkan masa, saya akan simpan dulu soalan saya berkaitan tempua di akhir sesi. Okey, sebelum kita kepada Prof PM Dr. Maimunah, okey, saya ingin mewar-warkan kepada semua penonton pada hari ini, antara matlamat utama program kita adalah untuk mewar-warkan tentang wakaf. Okey, di sini projek wakaf Sekolah Agama UTM merupakan antara projek yang memerlukan sumbangan dan juga dana yang diperlukan adalah sebanyak 12 juta dan kutipan terkini adalah sebanyak 1.9 juta. So sepanjang sesi ini diharap ada yang terbuka hati untuk teruskan mewakafkan. Terdapat nombor akaun CIMB di situ. Okey, tanpa melengahkan masa, saya meminta PM Dr. Maimunah mungkin boleh menyambung falsafah di sebalik burung tempua ataupun pandangan Dr. Maimunah lah berkaitan ruang hunian. Okay, terima kasih Liza sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar kiasan kata-kata daripada Prof Syed berkenaan dengan falsafah burung tempua, sedikit kata-kata yang saya rasa lah yang saya sentiasa mengeluarkannya, dan ia adalah kata-kata saya daripada saya sekolah rendah. Okey, supaya kita melihat bagaimana majlis ilmu ini bermanfaat di dalam tujuan dia, iaitu mengumpul dana wakaf bagi pembangunan sekolah agama. Andai sekejap kita di dunia, biarlah bererti. Sekiranya lama, biarlah lebih bermakna, agar ada yang dapat dituai, dapat dikenal, bukan dengan kefungsian keluarga bahagia. Saya melihat bahawa ruang sebagaimana yang Prof Syed kata adalah perlu dihuni. Dalam arti kata menghuni itu bermaksud kediaman ataupun rumah. Jadi bagaimana ruang itu boleh membina keluarga bahagia dengan melihat kepada persamaan gender. Dan dalam konteks persamaan yang saya cuba tonjolkan hari ini, bahawa persamaan itu membawa arti kata meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey, iaitu konsep adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan sama mesti satu sama dengan satu. Kalau perempuan satu, lelaki itu satu. Tapi saya melihat bahawa dalam konsep kefungsian ruang, ia perlu memberikan hak kepada penghuninya. Okay. Saya tunjukkan yang pertama ini di dalam slide bahawa ada dalam suatu Twitter bagaimana seorang ibu yang bermimpikan bagaimana ruang dapurnya yang menjadi pusat tempat dia memberikan perkhidmatan kepada keluarganya
mampu memberikan kebahagiaan dalam keadaan rumahku bocor, dindingku berlubang. Walaupun kita melihat dari sudut pandang gambar tersebut, rumahnya sangat rapi dalam keadaan daim rumah yang Ada gangguan sikit pada line Dr. Maimunah. Okey. ini yang berlubang, bumbu yang bocor, rumah sangat rapi. Bagaimana ia yang Okey, ada sedikit gangguan pada berhubungan dengan Dr. Maimunah. Okey, Dr. Maimunah boleh dah okey ke? Okey, boleh teruskan. Okey. Jadi kita melihat bagaimana impian seorang ibu dengan keadaan rumahnya yang bocor bumbung dia, dinding yang berlubang. Dia mengimpikan sebuah rumah yang cantik dengan kemasan lantai, dinding dan sudut atap yang selesa sebagaimana rumah dan rumah idaman. Itu adalah di dalam impiannya. Namun kalau kita lihat sudut pandang di dalam rumah tersebut, kita melihat bahawa segala kelengkapan disusun dengan rapi. Kain disedia dengan cantik, peralatan memasak, kuali, periuk disusun dengan teratur. Berbanding kalau kita melihat bahawa realitinya, okey, salah sudut yang lain, sebuah rumah yang punya binaan yang cantik, yang besar, yang luas, kemasannya berkilat, tetapi ia tidak berfungsi sebagaimana rumah yang kita kata sangat biasa. Kadang-kadang kita lihat bagaimana seorang wanita itu seperti gambar pertama merasa stres bahawa rumah dia cantik tetapi dari segi kefungsian dia, bagaimana dia perlu menguruskan rumah dia dan bagaimana pula dia perlu menyusun atur rumahnya agar memenuhi keperluan. Jadi di sini dan di bawah gambar kedua dalam slide saya, kita melihat bahawa dari segi keperluan rumah itu dari segi teknologi, for example, terlihat ada periuk nasi dekat sebelah komputer, kita melihat bahawa dia memerlukan satu extension wire untuk melintang kat tengah-tengah, kan, dengan keserabutan pakaian dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang begini, ia tidak memenuhi keperluan atau fungsi rumah itu. Okey, dan apatah lagi kalau kita lihat fungsi rumah yang diperlukan oleh seorang wanita, oleh seorang ibu, oleh seorang anak perempuan, oleh seorang anak kecil perempuan. Dan bagaimana keperluan itu berbeza dengan seorang ayah yang bekerja siang dan malam berbanding ayah yang bekerja dengan waktu pejabat. Dan bagaimana pula perempuan yang bekerja dan bukan menghuni rumah tu 24 jam sebagaimana masa lapang. Jadi dalam konsep ini, saya melihat bagaimana kefungsian ruang itu perlu membina keluarga bahagia. Dan apakah soalan yang saya nak tinggalkan sebelum saya pas kepada Prof. Zahid, apakah penilaian dan bagaimana perlu kita mengatur, menyusun ruang sama ada di sarang tempua atau mungkin sarang burung elang. Ya Prof. Zahid? Okay. Supaya ia memenuhi keperluan penghuni di dalamnya. Sama ada memenuhi di seorang wanita, seorang kanak-kanak, seorang lelaki atau seorang warga emas. Itu dari saya, Liza. Okey, terima kasih Prof. Maimunah. Okey, walaupun ada sikit gangguan connection, itulah dia cabaran bila kita buat live, kita berjumpa secara maya ni kan. Tapi tak apa, insya-Allah kita doa bersama-sama agar cuaca dan keadaan semua mengizinkan. Saya tertarik dengan persoalan yang ditimbulkan oleh Prof. Dr. Maimunah, tapi kita tinggal dulu teruskan dengan tanda tanya dan kita akan bergerak ke bahagian yang kedua. Okey, kerana sesi kita hanya ada 1 jam dan saya mewawarkan kepada semua penonton dan juga semua yang masyarakat yang ada persoalan tentang berkaitan fungsi ruang hunian, berkaitan gender,
Waiman nak bertanya tentang burung tempua pun boleh. Okey, dan hari ini saya nak umumkan di akhir slot nanti saya akan meminta panel untuk memilih 3 orang penonton yang terbaik yang bertanyakan soalan dengan sangat baik, okey, dan mereka akan menerima sijil penghargaan lah khusus daripada pejabat wakaf dan juga di bawah TNC Pembangunan. Okey, kita terus ke bahagian yang kedua iaitu tentang penilaian ruang hunian. Tadi kita dah tahu falsafah, kita dah cerita tentang fungsi. Okey, kita minta Prof Said untuk mulakan tentang penilaian ruang hunian. Okey, terima kasih sekali lagi. Saya berikan tajuk slide ini antara sarang dan sangkar. Tuan-tuan dan puan-puan di luar sana sudah faham apa itu sarang. Kalau kita lihat kisah burung tempua tadi, maknanya sarang itu dibina oleh mereka sendiri, mereka memenuhi jiwa rasa mereka dan mereka lah yang akan menghuninya. Maknanya bagaikan pergi ke tukang jahit untuk buat baju mengikut ukuran badan sendiri. Aspek ergonomik semua dipenuhi dengan cukup cantik. Berbanding dengan membeli baju di supermarket yang saiznya dikongsi ramai. Maknanya pakaian itu bukan dicipta untuk kita seorang tapi juga dicipta untuk orang lain. Jadi sarang organik yang dibina penuh rasi itu maknanya compatible untuk si penghuni yang dikasihi dengan penuh kasih sayang. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin saya rasa tentu faham apa itu sangkar. Sangkar ini walaupun dia dibuat penuh berseni seperti yang dipaparkan di skrin, menyediakan ruang, tapi ruang itu ruang tanpa rela untuk dihuni oleh penghuninya. Maklumlah sebuah sangkar, dia bagaikan sebuah penjara. Kesenian dan kehalusan ciptaannya bukan untuk si penghuni tapi untuk si pemunya sangkar itu. Jadi tidak menepati jiwa rasa orang yang akan menghuni di dalam ruang itu. Jadi kita kena selalu bezakan antara sarang dan sangkar ini. Ini pelajaran yang kita boleh perolehi daripada fenomena alam. Tapi kita renungkanlah ke dalam diri kita, kehidupan manusia ini, adakah kita memiliki sarang atau kita sebenarnya menghuni sebuah sangkar? Itu yang menjadi kebimbangannya lah kalau kita menghuni sebuah sangkar yang kita sangka sebuah sarang. Saya ingat ringkas. Okey, itu pandangan Prof Said, okey, antara sarang dan sangkar. Okey, kita minta Prof Dr. Maimunah untuk sambung berkaitan penilaian ruang hunian. Okey, sebelum tu, okey, saya wawarkan sekali lagi iklan untuk menjana dana untuk projek wakaf Sekolah Agama UTM. Sama-sama kita berwakaf untuk bersama-sama membangunkan Sekolah Agama UTM. Kita minta sambung Prof Dr. Maimunah. Okey, alhamdulillah, terima kasih juga sekali lagi. Semoga line hari ini menjumlahi saya sekali lagi, insya-Allah. Okey, berbalik kepada penilaian ruang, suka saya untuk memberikan sedikit input berkenaan dengan penilaian ruang dari perspektif pengurusan fasilitis. Dan kenapa pengurusan fasilitis? Ia adalah antara bidang yang ditawarkan di FABU, yang mana bidang ini sangat penting untuk memberikan keselesaan kepada penghuninya. Okay. Jadi dalam konteks persamaan gender tadi, saya melihat bahawa sesuatu ruang itu perlu diuruskan, sama ada ia berpihak kepada seorang wanita, seorang ibu atau seorang ayah dan seorang anak lelaki. Ia perlu diuruskan untuk memenuhi keperluan. Dan di dalam menguruskan keperluan tersebut, kita melihat kepada 4 perkara yang penting. Okey, yang pertama mestilah kita melihat kepada manusia itu sendiri. Maksudnya siapa manusia yang kita hendak uruskan.
jika ia seorang ibu, ruang yang disediakan kepada seorang ibu perlulah memenuhi keperluannya. Okey. Dan dari segi yang pertama, ia perlu menyokong manusia. Contoh, kalau kita melihat kepada ibu tadi, apakah keperluan seorang ibu di dapur? Okey, dia perlu memasak dan dia perlu mengambil barang-barang di dapur. Jadi bagaimanakah susun atur kebersihan, keselamatan supaya apa yang dihendakkan di dapur itu memenuhi keperluan itu keluarga. Dan di sini suka saya hendak memberi satu input ataupun menitik sedikit minda Prof. Said dari segi, sebab Prof. Said ni dia terkenal dengan falsafah dan seorang arkitek yang sangat menyelami keperluan. Jadi bagaimanakah agaknya kalau kita melihat desain rumah Melayu itu, dapur selalu diletakkan di bahagian belakang, betul? Dan agak jauh berbanding dengan halaman. Sedangkan seorang ibu di samping memasak, dia perlu melihat anak dia bermain. Jadi bagaimana sudut pandang mungkin arkitek perlu untuk desain mereka bentuk rumah yang memenuhi keperluan tersebut. Boleh memasak menghadap ke jalan tetapi umpamanya di belakang tetapi masih memenuhi ciri-ciri dapur yang ada ruang tamu dan ruang makan misalnya. So di situ kita kata bagaimana ruang itu perlu diuruskan untuk menyokong manusia tadi. Iaitu mengenal pasti penghuni, menguruskan penggunaan ruang dan yang penting menampung keperluan dan kefungsian. Okey. Dan yang kedua, kita melihat kepada proses, iaitu proses bagaimana keperluan itu disampaikan, diberikan. Okay. Jadi saya membawa kedua proses ini kerana ia melihat kepada bagaimana ia membina satu sistem yang memudahkan pergerakan. Misalnya, suka saya nak mengambil contoh memasak tadi sebab seorang ibu. Jadi kalau kita memasak, biasanya peti ais kita tu kita letak di tempat yang ada plug. Kan, jauh dengan dapur. Jadi urusan proses memasak, membasuh pinggan, mengemas rumah dan bagaimana ia perlu diuruskan, itu adalah satu proses. Jadi sebagai contoh yang saya bagi dari segi layout dia dan bagaimana triangle concept. Okey, dan ia tidak perlu dia tidak memerlukan ruang yang besar, tapi ia perlu ruang yang memenuhi. Jadi dalam konteks sangkar dan sarang tadi saya rasa dia amat bertepatan bagaimana burung tempua membina rumah berdasarkan keperluan dia. Okey, tetapi sangkar atau rumah yang standard dibina, direka bentuk untuk memenuhi keperluan yang luas untuk orang yang awam. Tetapi dalam konteks perumahan sekarang bukan bermakna kita tidak boleh memenuhi keperluan. Bagaimana ia diuruskan dari segi proses menyampaikan keperluan. Dan yang ketiga, ini sangat penting iaitu penjagaan ruang dan bagaimana penambahbaikan fasiliti tersebut. Rumah yang cantik, yang besar tapi bocor ataupun tidak diuruskan seperti mana yang saya lihat tunjukkan pada slide tadi. Bagaimana suri rumah sangat stres, rumahnya bersepah. Jadi macam mana nak diuruskan? Ataupun rumah cantik tetapi bocor, silingnya panas. Jadi perkara-perkara begitu kita melihat bahawa penjagaan ruang dan penambahbaikan fasiliti itu amat penting dan bagaimana ia membantu aktiviti-aktiviti yang kita bukan untuk mencanai keperluan hunian kediaman. Dan yang akhir sekali dari segi penilaian ruang yang bagus ialah kita melihat kepada penggunaan integrasi teknologi. Okey. Sama ada kita menggunakan CCTV ataupun menggunakan gadget-gadget elektrik yang mana semuanya memudahkan, tetapi ia perlulah ditempatkan ruang yang selesa yang memenuhi keperluan. Jadi di situ kalau saya ingin kaitkan dengan gender yang sebagaimana Dr. Nizam katakan tadi, bagaimana ia memenuhi kesamaan dalam konteks perbincangan kita hari ini, kesamaan gender. Dan dalam konteks menguruskan fasiliti, kesaksamaan itu bukan kepada saiz besar ataupun kecilnya ruang, tetapi dia perlu diberikan hak kepada keperluan dia. Dan saya rasa perkara ini mungkin kita perlu dalami lagi dan bagaimana seorang arkitek boleh menterjemahkan hak dan keperluan
seorang wanita yang berkejaya, dia Prof Said, keperluan dia tak sama dengan wanita yang 24 jam di rumah. Jadi kan, jadi kalau kat rumah macam mana agaknya, sebab saya tak duduk rumah kan, jadi saya tak boleh nak imagine. Tapi kalau melihat kepada ibu-ibu kita, bagi rumah itulah segalanya. Jadi tetapi bagi seorang wanita bekerja, selain di rumah ada perkara lain, exercise, dia perlu mencepatkan urusan dia, memberi perkhidmatan kepada keluarganya. Dan saya melihat ini asas kepada penilaian ruang dalam konteks menguruskan kediaman ataupun ruang hunian yang kita rasa insya-Allah membina keluarga yang bahagia. Okey, terima kasih. Terima kasih PM Dr. Maimunah. Sangat jelas, kita faham ada 4 keperluan tentang pengurusan fasiliti dari sudut ruang hunian untuk manusianya, ruang, proses dan juga teknologi. Jadi persoalan yang ditimbulkan oleh PM Dr. Maimunah tadi tentang kesaksamaan janda. Ini akan dikupas dengan lebih detail lagi selepas ini di bahagian yang ketiga. Okey, pada bahagian yang ketiga kita akan meminta para panel jemputan untuk membincangkan dengan lebih detail berkaitan isu kesaksamaan ruang hunian. Okey, kita minta Prof Said Iskandar untuk mulakan. Okey, terlebih dahulu saya nak beritahu kepada para penonton di luar sana bahawa apa yang saya bawakan daripada tadi, kisah burung tempur dan kini tentang rumah Melayu tradisional tidak sama sekali bertujuan untuk menafikan trend kehidupan zaman contemporary ini yang sangat berbeza. Kerana kalau kita mahu membanding-bandingkannya, itu satu topik lain untuk kita bicarakan. Tapi saya suka kembali kepada asas. Untuk hari ini, saya suka kembali kepada yang basic, yang asas, iaitu dengan memerhatikan fenomena alam dan juga masyarakat tradisional yang kita datang darinya. Jadi saya memilih untuk menceritakan tentang aspek kewanitaan dalam rumah Melayu. Boleh rujuk slide yang dipaparkan di skrin. Kalau tuan-tuan dan puan-puan faham tentang rumah tradisional Melayu ini, sepanjang sejarah pengajian seni bina bagi pelajar-pelajar seni bina khususnya, tidak pernah ada satu pun kenyataan mengatakan bahawa rumah ini dibina oleh seorang wanita atau dibina oleh orang wanita atau orang wanita terlibat dalam pembinaannya atau terlibat dalam apa jua tentang pembinaan rumah. Yang kita dengar adalah si tukang ataupun dengan lebih tepat lagi si tukang rumah. Tukang rumahlah arkitek pada masa itu yang mereka bentuk rumah ini. Seolah-olah wanita tidak ada peranan dalam menyediakan rumah ini. Ingat lagi tempur betina, dia bekerjasama, berkolaborasi dengan tempur jantan untuk membina rumahnya. Jadi saya akan buktikan di sini bahawa sebenarnya wanita terlibat dari hari pertama lagi dalam proses pembinaan rumah Melayu tradisional. Contoh ataupun faktor yang pertama. Dalam setiap rumah tradisional Melayu ada satu ruang dipanggil rumah ibu. Rumah ibu. Ibu ni kalau kita faham, selain daripada bermaksud mak atau mak, dia juga bermaksud pemula. Dia juga bermaksud pencetus. Ingat ibu roti? Jadi itu maksudnya dia adalah epicenter, nukleus. Dia adalah pemula kepada segalanya. Jadi tanpa rumah ibu, tidak mungkin ada rumah Melayu. Kenapa diberikan nama itu, istilah itu? Mesti ada maksud yang mendalam tentangnya. Kenapa tidak panggil rumah bapa? Jawapannya adalah rumah ini adalah tempat tinggal untuk si ibu. Orang lelaki, seorang bapa tidak seharusnya dengan sifat kelelakian dan kejantanannya, dia tidak sepatutnya berlega-lega bergolek-golek di rumah. Itu bercanggah dengan atribut kelelakiannya.
Dia mesti seseorang yang keluar menghadapi risiko kehidupan, mencari rezeki, mencari ilmu di luar. Lepas tu dibawa balik untuk dimanfaatkan oleh keluarganya. Itu sifat lelaki. Kalau diperhatikan, ibu rumah memang diberikan kepada ibu kerana ibulah yang akan membesarkan keluarga. Betul kata Dr. Mai tadi, ruang dapur sangat besar, rumah ibu sangat besar, hampir 80% ruang rumah sebenarnya didedikasikan kepada kaum ibu, kaum wanita. Orang lelaki kalau nasib baik dapatlah ruang serambi itu. Saya katakan faktor nombor 3 tu, saya melompat ke faktor nombor 3. 70 hingga 80% rumah tradisional Melayu didedikasikan kepada kaum wanita. Kalau lelaki sangat tak cantik kalau dia berlegar di dapur, tempatnya adalah di serambi. Kalau dia nak tidur pun, nak have a nap, tidur di tengah hari, di serambi, bukan di dapur. Situ kawasan wanita. Kalau tetamu wanita pun akan pergi ke ruang dapur, antara ruang dapur dan ruang rumah ibu. Jadi kenapa ruang rumah tradisional Melayu sangat generous, sangat bermurah hati, diberikan ruang sebanyak itu kepada wanita? Dan kita faham tentang itu, tentang kerana wanita, profession dia pada ketika itu adalah membesarkan keluarga, menjaga anak-anak, menyediakan makanan, mengurus. Dia adalah pengurus rumah tangga. Jadi saya dah katakan tadi rumah ibu, di rumah ibu lah terletaknya tiang seri. Tiang seri inilah elemen struktur yang pertama sekali didirikan. Tiang seri itu lagikan berseri dan si ibu tu pula menjadi suri yang menyerikan. So, maksud istilah-istilah itu memang sangat tepat dan telah bagaikan diatur sebegitu rapi. Sebelum dibina pula, ukuran rumah itu, dimensi setiap ukuran itu diambil daripada ukuran depa seorang ibu. Daripada ukuran depa itulah dibahagi-bahagikan untuk menjadi ukuran yang lebih kecil, dan si tukang rumah seorang lelaki akan menggunakan unit-unit ukuran ini untuk ditransferkan, untuk dipindahkan kepada ukuran-ukuran struktur-struktur binaan. Jadi dia bermula daripada wanita, ukurannya, rumah ibu itu sendiri, epicenter rumah itu adalah wanita, dominasi ruang juga adalah wanita. Dan faktor yang keempat yang saya nak kongsikan adalah, saya panggil di sini si pembuat atap. Atap datang dalam saiz yang berkeping, iaitu satu keping yang panjang. Ia dianyam daripada helaian-helaian daun nipah yang diikat dengan tali rotan. Dan panjangnya selalunya satu depa yang diukur dari ukuran depa si pembuat rotan, si pembuat atap. Seorang wanita. Lelaki tak sanggup membuat atap sebab ia memerlukan kerajinan tangan dan ketekunan. Jadi si perempuanlah yang menjadi profesional yang mengeluarkan kepingan atap. Jadi sesiapa yang terlibat dalam dunia binaan bangunan tentu faham tentang saiz sesuatu bahan binaan mempengaruhi bagaimana sesuatu dimensi atau susun atur ruang. Dalam hal ini, atap rumah itu, struktur atap itu, kasaunya, kasau jantannya, kasau betinanya, gulung-gulungnya akan disusun atur, dipengaruhi oleh saiz atap yang telah dibina dan dibentuk oleh si pembuat atap, iaitu seorang wanita. So banyak sebenarnya wanita atau pengaruh wanita atau peranan secara langsung seorang wanita telah mempengaruhi dan membentuk pemikiran si tukang rumah dan akhir sekali membentuk sebuah rumah Melayu pada zaman tradisi dulu. Jadi perkara ini telah tidak disebut oleh mana-mana buku, kalau ada pun sepintas lalu, dan banyaknya yang mendominasi
kisah tentang pembinaan rumah Melayu adalah kaum lelaki, iaitu khususnya si tukang rumah. Hari ini dalam sesi siaran langsung Facebook ini, saya bawakan satu faktor baru, iaitu wanita sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam urusan pembinaan rumah tradisional Melayu. Saya kembali kepada Dr. Liza. Okey, terima kasih banyak Prof. Said. Okey, sangat menarik kupasan daripada Prof. Said, tapi kita akan bawakan dulu, saya dah list ada beberapa soalan ni okey untuk Prof. Said jawab nanti selepas ini. Kita minta Prof. Dr. Mai untuk menyambung, okey, mengulas serba sedikit berkaitan tentang kesaksamaan gender tadi di dalam ruang hunian dari sudut pandang ruang pakar facilities. Okey, anda semua boleh teruskan berwakaf di Dana Wakaf Pendidikan UTM CIMB seperti yang tertera di bawah. Okey, Dr. Maimunah, kita teruskan. Saya sebenarnya sangat terharu dan sangat teruja apabila Prof. Said menceritakan perihal seorang wanita di dalam pembinaan, pembangunan rumah Melayu. Saya rasa satu fakta yang jarang kita temui ya Prof. Terima kasih. Okay. Jadi dalam konteks bagaimana ruang hunian itu perlu diuruskan, saya membawa satu ketukan minda dan saya membawa untuk kita membawa balik kepada sejarah Islam dengan melihat kepada rumah junjungan kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana saiz rumah baginda adalah sebesar 3 kubur. Tetapi dengan saiz 3 kubur itulah, ia mampu menjadi tapak kepada pembinaan sebuah keluarga yang bahagia dan menjadi pemimpin kepada umat Islam serta membangunkan tamadun Islam yang sangat gemilang. Jadi kalau kita melihat kepada ukuran besar kecilnya sesuatu ruang untuk dihuni, dan saya rasa kita berada dalam satu ruang ataupun satu pemikiran yang perlu kita mencanai balik pemikiran kita, adakah betul ruang yang besar dan lapang itu membahagiakan, dan adakah kesamaan gender itu kita memberikan ruang yang besar kepada suatu gender. Dalam konteks rumah Melayu tadi misalnya, peranan ibu pada masa itu yang dibincangkan oleh Prof. Said jelas menunjukkan bahawa seorang wanita, ibu memerlukan rumah ibu kerana dialah yang mengurus. Jadi itu satu perkara yang sangat signifikan untuk kita fikirkan. Dan seterusnya kita melihat bahawa dalam konteks kesamarataan gender, dia tidak membuat maksud sama ada keperluan ataupun saiz ruang itu perlu mengikut gender. Itu saya perlu tegaskan bahawa keperluan tidak semestinya mengikut gender semata-mata, tetapi dia perlu melihat kepada keperluan manusia itu pada masa itu dan apakah fungsi manusia. Okay. Sebagai contohnya saya kata tadi, keperluan wanita yang bujang tidak sama keperluannya dengan wanita yang mempunyai anak ataupun seorang ibu tunggal ataupun seorang ibu yang menjalankan perniagaan di rumah, perniagaan online di rumah. Okey. Dan juga kita melihat bahawa keperluan rumah anak lelaki tidak sama ataupun berbeza dengan keperluan anak perempuan. Jadi apakah yang membezakan keperluan tersebut? Adakah kerana gendernya ataupun kepada keperluan untuk dia membina kehidupan, keperluan dia untuk mencapai sesuatu matlamat dalam kehidupannya. Jadi di sini saya boleh katakan bahawa selain daripada faktor tersebut, kita melihat bahawa faktor umur akan memberikan perbezaan dari aspek ruang hunian. Dan dari segi pendapatan dan kerjaya dan seterusnya jumlah penghunian di dalam suatu rumah tersebut. Itu saya melihat, saya rasa bertuah hari ini panel bersama saya adalah Dr. Said, seorang arkitek, dan saya melihat bahawa seorang arkitek perlu mereka bentuk design yang kita kata fit for purpose. Okay?
dan amatlah penting bagi memastikan kebahagiaan penghunian. Dan saya melihat kesaksaman itu bagaimana ruang hunian itu boleh membahagiakan dan boleh memberikan keperluan. Dan kita lihat biasa di negara-negara maju sebenarnya kita melihat dalam konteks living big in the tiny house. So maksudnya ruang itu kecil, sederhana tapi dia fit untuk memenuhi keperluan. Kerana kalau ruang yang besar dengan pendapatan yang kurang dari segi elemen penjagaan, penyelenggaraan, dia memerlukan kos kehidupan yang tinggi. Jadi saya akan untuk pemikiran sama-sama kita berfikir bagaimanakah keperluan membina budaya bangsa dari segi ruang, hunian dan gender. Itu dari saya, Liza. Terima kasih. Liza? Assalamualaikum. Salam. Okey, maaf saya punya line pun ada ada gangguan juga sikit. Terima kasih banyak Prof Maimunah. Okey, jadi kita sudah selesai ketiga-tiga bahagian perbincangan pada hari ini dan kita masa ada berbaki anggaran dalam 10 minit lagi sebelum kita buka kepada soalan-soalan para penonton. Saya ada satu persoalan yang saya nak tujukan khas kepada pakar. Okey, sebelum tu mungkin Prof Said ingin melontarkan persoalan kepada kita hari ini. Okey, terima kasih Dr. Liza. Tuan-tuan dan puan-puan, saya telah bawakan satu pemikiran pada awal tadi tentang sangkar, sarang dan sangkar, antara sarang dan sangkar. Tentunya tuan-tuan dan puan-puan bersama saya bersetuju bahawa sarang dan sangkar ini walaupun kelihatannya macam sama, iaitu untuk didiami, ditinggal, diduduki, dihuni, tapi sebenarnya ia bagaikan langit dan bumi perbezaannya. Sarang organik, sukarela, dibina dengan penuh kreativiti, dibina dengan penuh kasih sayang, melibatkan kedua-dua pasang terlibat secara aktif dalam mereka bentuk dan membinanya. Manakala sangkar, ia adalah sesuatu yang tanpa rela. Penghuni terpaksa duduk, tiada pilihan. Jadi ia bagaikan penjara. Saya paparkan di skrin dua image. Tuan-tuan lihat di skrin sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada dua perbezaan yang sangat ketara. Saya nak buat undian. Saya ajak tuan-tuan dan puan-puan, nyatakan dalam Facebook. Nyatakan dalam Facebook. Sekiranya anda pilih yang kiri, katakan kiri, tulis di situ. Kalau pilih yang kanan, katakan kanan. Kanan. Selepas pilih kiri dan kanan, tulis perkataan sarang atau sangkar. Kalau katakan pilih kiri, anda kata sangkar, tulis sangkar, kiri dot sangkar dot. Saya ingin menyenangi hati budi tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana satukah pilihan hati antara sangkar dan sarang? Mana satu rumah hunian idaman anda? Saya faham tentang kehidupan kontemporari dan akan datang futuristik. Wallahualam, siapa yang tahu. Pelbagai perkara dalam kehidupan kita yang mempengaruhi tindak tanduk manusia. Kadang-kala kita terpaksa pilih apa yang kita sebenarnya tidak mahu pilih. Itulah dunia. Kadang-kadang pahit terpaksa ditelan. Tidak semuanya manis. Tetapi alangkah bahagianya burung tempua, mereka membina-bina yang mereka suka. Terima kasih Prof. Okey, itu satu penutup yang sangat mantap. Okey, saya nak jawab. Kalau saya Prof, antara sarang dan sangkar untuk kedua-dua gambaran ini, saya boleh kata kedua-duanya boleh jadi sarang, kedua-duanya boleh jadi sangkar. Boleh tak? Tak boleh pilih salah satu. Boleh kalau itu pilihannya. Sebab yang menentukan ruang hunian itu bersifat sarang ataupun sangkar adalah bergantung kepada penghunian dan juga kesaksamaan gendernya.
Okey, jadi sebelum saya membuka kepada soalan penonton, saya ada satu isu lah yang cuba saya minta Prof Said kupas. Okey, di awal perbincangan kita tadi Prof Said telah berkongsikan suatu metafora ataupun suatu fenomena alam berkaitan kejantanan burung tempur. Okey, burung tempur ini rupa-rupanya adalah seorang arkitek. Okey, dia menggunakan kreativiti dan juga seekor arkitek. Okey, seekor arkitek. Okey, dia menggunakan bakat tempur. Dia menggunakan bakat semula jadi daripada anugerah Allah tu untuk memikat tempur betina. Betul tak, Prof? Yeah. Okey, jadinya persoalan saya, adakah kita selaku manusia, okey, wajar mencontohi fenomena yang dibawakan oleh burung tempur ini? Okey, adakah yang sewajarnya memang lelaki yang memulakan pembinaan rumah dan wanita adalah berhak memilih rumah mana yang dia jadi macam materialistik sikit Dr. Maimunah kan, kita pilih kita pilih lelaki yang mana boleh menyediakan ruang hunian yang terbaik untuk wanita. Okey, itu satu persoalan saya. Yang kedua, bila Prof mengupas tentang reka bentuk tradisi rumah Melayu di mana ruang itu didominasi oleh wanita, oleh rumah ibu, kita nampak seolah-olah itu suatu kelebihan, seolah-olah ianya memberi kelebihan kepada ibu kerana ruang ibu besar. Tetapi Prof juga ada menyatakan tidak manis seandainya lelaki berlega-lega di dalam rumah. Okey, persoalan saya, adakah ini pencetus ataupun ini dah punca mengapa lelaki kurang berfungsi di rumah? Okey, tak semua. Husband saya baik, alhamdulillah. Okey, sangat membantu. Tetapi ia orang kata macam satu isu semasa kan, ramai yang kata lelaki kurang membantu, anak lelaki kurang membantu. Adakah kerana faktor reka bentuk menjadi punca? Okey, ada dua persoalan Prof. Prof nak jawab dulu ataupun kita bawa kepada soalan penonton? Saya respon yang umum dulu. Okay. Kita simpan lontaran image pencetus minda yang di kiri dan kanan ini, sudah tentulah manusia adalah ciptaan yang terhebat yang Tuhan jadikan. Dia mampu mewujudkan kebahagiaan hatta kalau dia duduk di bawah jambatan sekalipun. Itu kehebatan manusia. Kalau burung tempur dia tidak mampu. Dia hanya ada satu cara saja. Kita ada keanjalan, keluasan, macam-macam yang kita boleh lakukan. Tetapi saya menguji minda berdasarkan pada image yang di depan mata. Tanpa melihat isi dalamnya, peluang kita untuk menghiasnya, tanpa melihat kita usia, tapi sekadar kepada image yang ada kat situ. Yang mana satu? Sarang atau sangkar. Saya percaya semua akan memilih atau ramai yang akan suka kepada sarang. Sebab sangkar ini bunyinya sangat tidak enak. Dia memenjarakan diri kita. Dia bagaikan sebuah kandang. Kandang pun begitu juga. Dia direka bentuk oleh orang lain yang ada motif-motif yang tertentu. Dan orang yang memilih tu, dia terpaksa memilih. So berbalik kepada Dr. Liza kata tadi, lelaki kurang berfungsi di rumah. Semalam ada rakan-rakan telah berbincang tentang topik ini dalam WhatsApp group sebab saya kongsikan dengan mereka poster. Saya rasa kita biasa dengar tentang orang wanita cemburu orang lelaki kerana mereka boleh ke masjid mendapat solat Jumaat pahala yang besar. Pernah kali ini dibawa kepada Rasulullah seorang wanita. Habis kami ini bagaimana? Tapi Rasulullah kata, engkau boleh dapat ganjaran pahala yang besar dengan buat perkara-perkara tertentu di rumah. Jadi peranannya masing-masing berbeza. Kaum lelaki bertanggungjawab kepada generasi dalam dan juga menyumbang kepada tamadun bangsa. Kaum wanita dalam sifat makronya seperti tangan yang menghayun buai boleh menggoncang dunia. Bagaimana tangan yang menghayun buai boleh menggoncang dunia? Sangat hebat.
padahal sifatnya dalam ruang lingkup rumah saja, tapi itulah hakikatnya. Saya rasa kalau kita terjebak dalam perbincangan gender dengan melihat kekuatan dan kelemahan, saya rasa itu mungkin tidak berapa mendatangkan manfaat yang lebih meluas, tapi lebih baik kita lihat bagaimana mereka boleh saling lengkap melengkapi. Sebab itu sebenarnya yang dimahukan, saling lengkap melengkapi. Memang ada kekurangan di pihak lelaki, sifatnya mungkin lebih garang, lebih tegas, lebih ganas, maka diimbangi oleh sifat wanita yang lebih penyayang, lebih mengasihi. Jadi dia balance akhirnya. Okey, terima kasih Prof atas ulasan tersebut. Okey, kira kita buka kepada soalan daripada penonton. Okey, mari kita lihat apakah soalan-soalan yang diutarakan oleh penonton pada hari ini. Soalan pertama. Okey. Jika kita, saya dah check. Okey, soalan yang pertama daripada Muhammad Isfarin bin Isnin. Pandangan ahli panel, rumah kampung tandas di luar rumah, nun jauh dari rumah ibu. Okey, adakah unsur-unsur kewanitaan rumah Melayu dilemahkan? Okey, saya minta Prof Mai untuk cuba menjawab. Sebab dia sebut tu, adakah unsur-unsur kewanitaan dilemahkan? Kan, saya rasa soalan sesuai Prof Said yang jawab ni, Prof Said. Kan? Agaknya kenapa? Apa asas kita kena tahu apakah asas tandas ataupun di dalam rumah itu diletak di dalam rumah. Dan ia berkaitan dengan konsep Islami, saya rasa. Okey, sebab saya boleh komen dari segi keperluan, tapi bila dia kata bagaimanakah unsur-unsur kewanitaan rumah Melayu dilemahkan, jadi kita melihat bagaimana adakah wanita itu menjadi lemah apabila sesuatu ruang itu diletakkan di luar, terutamanya keperluan tandas. Kan? Jadi saya melihat bahawa dari segi fungsi pada masa waktu tersebut, bahawa keperluan untuk tandas itu diletakkan di luar. Dan saya rasa saya tidak melihat bahawa bagaimana kewanitaan rumah Melayu itu dilemahkan, kerana tidak ada perbezaan di situ. Orang lelaki pun tandasnya di luar. Dan kalau kita nak argue on ada tandas lelaki di dalam tapi tandas perempuan di luar, itu baru kita boleh, kewanitaan rumah Melayu dilemahkan. Saya rasa Prof saya mungkin lebih boleh kupas dari sudut design kaitan dengan rumah Melayu. Tapi dari segi peranan fungsi, saya rasa ia tidak, ia masih memenuhi keperluan pada waktu tersebut. Okey Prof, saya nak respon. Okey, Saudara Muhammad Isfarin, terima kasih di atas soalan yang sangat bijaksana ini. Antara aspek yang penting dalam rumah, dalam reka bentuk rumah adalah hygiene, kebersihan. Rumah yang kotor, burung tempur pun tak nak singgah, tempur betina pun tak nak singgah di sarang yang kotor. Jadi kerana rumah Melayu pula ada, kalau rumah Melayu tradisi lah dalam konteks ini, soalan ini, dia ada konsep depan dan belakang. Depan lebih diraihkan, belakang lebih praktikal. Depan untuk tetamu datang, tetamu tidak dibenarkan pergi ke belakang. Jadi di belakang rumah dapur ada macam dusun kecil, mini dusun. Buah belimbing besi pokoknya ditanam di situ, daun kesum ditanam di situ, daun pandan ditanam di situ, dan perigi tandas di sana. Teknologi pada masa itu tidak membolehkan lagi tandas untuk dibawa ke rumah. Tapi ada juga disediakan one corner di mana papan jarang dipanggil, di mana papan itu sengaja jarangkan papan lantai untuk membolehkan ia telus air dengan mudah. Di situ dijadikan macam kamar kecil. Ketika waktu terdesak di malam hari, takut untuk pergi ke belakang ke tandas, mereka melepaskan hajat di situ, hajat kecil. Jadi di belakang sana, selepas teknologi berubah,
akhirnya budaya Melayu mula menerima hakikat untuk membolehi tandas di dalam. Tapi para arkitek boleh lebih sensitif dalam mereka bentuk tandas dalam rumah. Kalau itu boleh diterokai menggunakan kreativiti, kita boleh buatkan satu tandas dalam rumah yang lebih baik. Contohnya ada ruang pemisah antara ruang tandas dan ruang yang satu lagi. Tidaklah ruang tandas tu buka je pintu terus terbuka kepada ruang. Jadi kita boleh perhatikan tertib-tertib, adab dan tertib ini. Konsep dalam rumah itu mungkin menerusi teknologi telah tentang hygiene itu telah dapat diatasi. Kita sistem pembuangan najis, sistem dengan ash trap, dengan septic tank semua telah mengatasi apa yang tidak dapat diatasi pada zaman dahulu. Saya ingat kita semakin improve dan ini memudahkan, malah memperkasakan lagi wanita. Tak perlulah dia lagi pergi ke belakang untuk, dan tidak perlu rasa takut dan seram untuk pergi ke belakang di malam hari terutamanya. Sekarang ni dah ada dalam rumah. Saya rasa kita bersifat adil kepada zaman itu. Memang teknologi mengizinkan setakat itu pada ketika itu. Okey, terima kasih Prof. Okey, kita dimaklumkan ada lebih kurang dalam 5 soalan tapi masa dah agak menceburui. Okey, kita ambil masa untuk soalan seterusnya. Mungkin salah seorang panel lah boleh menjawab. Okey, sejauh mana warna ruang memberi kesan kepada penghuninya? Okey, siapa nak respon tentang soalan ini? Mungkin secara ringkas. Saya ini koordinator ni Dr. Liza boleh jawab ni. Dr. Liza, silakan. Okey, sejauh mana warna ruang memberi kesan kepada penghuninya? Okey, kalau puan atau Cik Hana SNH mengikuti pada siri pertama saya berkaitan dekorasi, okey, dan juga yang kedua berkaitan persekitaran Islamik. Okey, sebenarnya warna memang memberi kesan kerana kalau kita melihat kepada konsep Islam, Rasulullah SAW sendiri mengambil warna itu dari sudut filosofi. Setiap satu warna mempunyai falsafah yang tersendiri. Begitulah juga peranan warna di dalam ruang kediaman. Seandainya ingin ruang yang nampak tenang dan lapang, gunakan warna yang cerah dan putih. Seandainya sukakan warna-warna yang terang dan vibrant, ianya akan memberi kesan keceriaan dan juga memberi impak kepada penghuninya. So untuk menjawab soalan Hana, sejauh mana warna ruang memberi kesan kepada penghuninya, jawapan saya warna sangat memberi kesan kepada penghuninya. Dan jika berminat untuk mengulas, untuk belajar lebih lanjut, untuk tahu lebih lanjut berkaitan psikologi warna kepada peribadi dan pembentukan ruang hunian, kita mungkin kita boleh bawakan kepada siri yang seterusnya. Okey, kita nak terus bawa kepada soalan yang ketiga daripada soalan seterusnya. Okey, panjang. Okey, ini daripada Yus Nur Syazana Muhammad Yunus. Ini arkitek ni. Okey, penyediaan ruang-ruang terutama pada rumah kediaman zaman moden ini seringkali direka hanya bagi mencapai KPI pemaju. Okey, menarik. Okey, ada ruang tamu, dapur, bilik tidur dan bilik air tanpa mengambil kira kepenghunian di dalamnya. Namun, bagi sesetengah keluarga yang menetap bersama ibu ayah atau pemertua, ruang-ruang yang dibina adalah tidak menepati dari aspek aurat wanita. Okey, pengudaraan serta fungsi serta rumah kecil di dalam rumah yang lebih besar. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh para pereka bentuk? Okey, siapa yang rasa lebih sesuai untuk respon kepada soalan Puan Yus Nur Syazana? Puan Yus Nur Syazana adalah arkitek di PHB UTM. Oh, ada sambungan. Yang menentukan ruang itu sarang atau sangkar adalah bergantung kepada penghuninya. Betul? Itu seperti yang saya nyatakan tadi. Okey. Kalau saya boleh ulas, Dr. Liza, kalau saya boleh ulas sedikit, kalau berkaitan dengan reka bentuk, semestinya arkitek mempunyai air tangan
arkitek itu sangat penting. Okey. Cuma di dalam arkitek mengolah air tangannya, saya balik kepada tadilah dari konsep roles, peranan, responsibilities. Dan sekarang sebenarnya dari segi keperluan rumahan itu kita sudah mengarah kepada rumah yang patuh syariah. Okey. Dan sebenarnya kita sebagai pemaju sememangnya berdasarkan KPI masuk kat sini dalam konteks dollars and cents, macam keuntungan. Okay. Dan kita perlu bergerak ke arah rumah yang patuh syariah dari segi aurat, dari segi keperluan tadi saya kata dan kefungsian tadi. Dan ia perlu diterjemahkan oleh seorang arkitek apabila ia memberikan air tangannya dalam mereka bentuk suatu kediaman. Betul tak Prof Syed? Betul. Betul, tapi kadang-kadang kita terbatas, kuasa kita terbatas kan Prof Syed sebagai kita mereka, tetapi yang menentukan tetap juga KPI seperti yang Puan Yusnor Syazana. Okey, apa komen Prof Syed? Okey, dunia moden yang kita hidup sekarang ini, yang kita menjadi ahli dalamnya adalah satu sistem yang kompleks. Ada pelbagai pihak berkepentingan yang masing-masing menekankan kepentingan masing-masing dan pelbagai ragam dan kehendak, terlalu banyak variable, tidak seperti kehidupan haiwan ya. Kalau kita perhati tadi, macam contohnya ada soalan yang dibangkitkan oleh saudara Musani Mustafa tentang kehidupan lebah. Lebah dia macam terrace house juga, dia semua unit yang sama, seekor menghuni satu unit yang sama, duplicate dan beratur bersusun secara berjemaah begitu. Tapi kehidupan dia tidak beragam-ragam, dia hanya semua buat perkara yang sama, kehidupan haiwan ini. Dalam konteks lebah, semua berprofession yang sama, semua mencari madu di kawasan yang sama. Jadi dia boleh membuat satu perumahan yang sebegitu repetitif berulang-ulang. Tapi manusia ada pilihan yang mereka boleh buat. Lagi banyak bila ekonomi semakin mantap, ekonomi progres semakin mantap, pilihan dia lebih makin meluas. Jadi dalam hal perumahan moden, kita cakap golongan pertengahan, golongan bawah, terutama yang tinggal di rumah teres, row houses, itu adalah yang termampu, yang boleh dimampukan. Dalam hal ini mungkinlah dalam keadaan keterpaksaan, kerana ada batasan ekonomi, kita telah membeli sebuah sangkar. Tetapi Tuhan jadikan manusia ini penuh akal dan kreativiti, mereka lah yang akan mengubah sangkar itu, sangkar itu menjadi sarang. Walau pada asalnya adalah sangkar tapi sarang. Sebab sejarah perumahan teres kita tahu bermula di Britain lama dulu ketika revolusi industri, iaitu penyediaan rumah-rumah pekerja pada ketika itu. Dia berbaris bertingkat dalam satu lorongan, satu jalanan, dan reka bentuk tipologi rumah yang seperti ini telah berterusan, bergenerasi dan berabad, sehinggalah hari ini masih lagi dikekalkan. Dan kita tahu pengoptimaan keuntungan menjadi daya tarik kepada pemaju. Sudah tentu sebagai orang yang menghadapi risiko bisnes, dia memerlukan keuntungan. Tapi itulah kehebatan manusia, adalah dia mampu mengubah dari sangkar ke sarang. Itu kelebihan dia. Kalau tempur, dia buat keputusan untuk tidak hinggap di situlah, dia akan buat yang lebih baik pada itu. Tapi manusia ini juga apabila keadaan ekonomi dia mantap, dia ada pilihan yang lebih luas, dia mungkin tidak memilih sangkar daripada awal, dia terus memilih sarang daripada awal. Okey, terima kasih Prof. Okey, kita sangat kesuntukkan masa. Ada lagi 1 minit sebelum melebihi masa kecederaan 1 minit 15 saat. Okay, dan saya juga dimaklumkan Prof PM Dr. Maimunah pun akan bersiaran untuk sesi yang lain juga selepas ini. Jadi kita mohon maaf, kita akan respon selepas ini, tapi saya ingin memberi laluan kepada Dr. Maimunah. Terima kasih saya ucapkan kepada PM Dr. Maimunah kerana memberi masa yang sangat berharga
selama 1 jam 15 minit pada pagi ini untuk berkongsi tentang topik kita dengan perkongsian input-input daripada PM Dr. Maimunah. Terima kasih banyak. Saya akan teruskan sedikit lagi dengan Prof. Said. Okey. Terima kasih Dr. Maimunah. Okey, Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum saya menutup sesi pada pagi ini, okey, ada lagi beberapa soalan sebenarnya yang kita tak sempat nak jawab. Okey, kalau mengikut bacaan saya daripada Facebook pada hari ini, Prof. Said, mungkin Prof. Said boleh sambung untuk menjawab secara komen lah. Kita jawab reply di komen. Ada beberapa soalan lagi yang tak sempat kita jawab, dan yang menariknya ada beberapa respon tentang persoalan Prof. Said tadi. Kiri kanan yang mana mereka pilih. Ada yang kata kanan sangka, kiri sarang, kiri open concept. Ada juga yang kata kiri sarang. Belah kiri yang rumah saya nampak dia seperti European punya unit, betul tak? Okay. Yes. Dan yang belah kanan adalah macam yang kebanyakan lokal di Malaysia. Jadi terrace, jenis rumah terrace. Okey, jadi jawapan nampaknya agak balance. Ada yang mengatakan kiri sarang, ada yang mengatakan kanan yang sarang. Jadi nampak terbuka. Okey, tak ada spesifik one answer lah. Pendapat nampaknya pelbagai. Okey. Okey, so macam mana Prof nak jawab satu soalan yang terakhir ataupun kita jawab continue? Mungkin saya boleh wrap up image yang ada di skrin sekarang ni. Okey, boleh. Saya berfahaman bahawa setiap manusia itu adalah unik. Not a single of us is the same. Jadi tidak ada satu pun di kalangan kita adalah sama. Jadi kita unik. Jadi pendekatan keseragaman, uniformity adalah bagaikan bercanggahan dengan sifat kejadian manusia itu. Jadi sesuatu yang organik, sesuatu yang dynamic itu lebih dekat kepada kejadian manusia itu. Kalau kita tengok perumahan tradisional, memang dia tidak akan sama. Setiap unit atau setiap rumah itu adalah unik bagi tuan itu. Malah ikut ukuran badan tuan itu. Sebab itu saya secara peribadi lebih suka kepada yang sebelah kiri sebagai sarang. Sarang. Ya, yang macam burung tumpu akan pilih yang sebelah kiri. Tapi saya faham tentang kehidupan moden yang kompleks ini, yang kita ada banyak keterbatasan terutama daripada sudut sosioekonomi, dan ramai di kalangan kita, termasuk saya, memang hidup di rumah yang sebelah kanan ini. Tapi persoalannya bukan tanya yang mana kita suka, kita duduk mana. Soalannya image ini memaparkan yang mana satu, yang sarang dan yang sangkal. Okey, terima kasih banyak Prof. Okey, so saya rasa memang kita dah kesuntukkan masa. Kita akan continue soalan tu, boleh teruskan menulis persoalan. Okey, sebab sesi ni walaupun sesi live kita hentikan sehingga jam sekarang dah melebihi hampir 20 minit. Okey, tetapi soalan akan boleh berterusan. Panel masih boleh terus menjawab di ruangan komen dan sebagainya. Okey, jadi saya seperti yang saya nyatakan tadi, di slide yang terakhir saya ingin membuat kesimpulan. Okay. Kesaksamaan gender dalam ruang hunian ingin saya tutup pada hari ini untuk dalam satu surah An-Nahl ayat 97. Sesiapa yang beramal soleh daripada lelaki ataupun perempuan sedang dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Dua ayat di dalam Al-Quran secara jelas telah menyatakan bahawa keadilan dan kesamarataan jantina di dalam
sudut Islam. Okey, terdapat dua penonton yang dipilih tadi soalannya untuk dijawab oleh panel, Puan Yus dan juga Muhammad tadi. Tolong berikan di ruangan komen nama penuh anda dan juga nombor email untuk kerana terpilih sebagai penonton hari ini, kami berikan sijil penghargaan daripada pihak Wakaf UTM. Okey, untuk itu saya terpaksa mengakhiri perkongsian siri Wakaf Ilmu yang ketiga pada hari ini. Saya akhiri dengan masih lagi mewar-warkan tentang projek wakaf sekolah agama di UTM. Teruskan berwakaf sebagai amalan bekalan kita di kemudian hari. Okey, kita masih memerlukan dana anggaran dalam 12 juta dan kutipan terkini adalah sebanyak 1.9 juta daripada UTM. Terima kasih banyak. Saya mewakili daripada pihak wakaf mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Amat. Terima kasih semua penonton.